Example 7, okay, conical pendulum. Figure 6.7 shows a conical pendulum with a bob of mass 80 kg on a 10-meter long string, making an angle of 5 degrees to the vertical. So calculate the tension in the string. Okay. Mari kita listkan dulu information. Mass soalan bagi bersamaan dengan 80 kg. Jadi besarlah pendulum ni. 80 kg sebesar orang lah. Length of the string. Length of the string ni apa ni? Radius ke? Bukan. Bukan radius. Agak-agak. Boleh kita kata radius ke? Tak. Tak boleh Dia bukan radius of circular motion. In fact, length of the string kita akan labelkan sebagai L terlebih dahulu. Okay, yang sama dengan 10 meter. Angle theta dia bagi sama dengan 5 degree. Okay, so apa impak dekat sini? L tu bukan radius. Kalau kita tengok lukisan segitiga lah. Okay, kita lukiskan segitiga. Ni segitiga yang ni. Bawah ni. Macam ni. Okay, kan ada segitiga kan? Saya keluarkan segitiga tu. Okay. Angle 5 degree kat sini. Ini angle theta. L dekat sini. Okay. Radius. Circular path tu ada kat bawah ni. Yang warna merah ni. Jadi radius yang ini. Radius yang bawah ni. Radius yang mana? Yang warna merah tu. Okay. So kalau kita sebenarnya dah ada L sama dengan 10 meter. Okay. Angle theta kita dah ada 5 degree. And then kita nak cari R. Kita boleh gunakan trigonometry identity. Okay. Apa dia? Sin theta sama dengan opposite over hypotenuse. Dalam kes ini, sin theta sama dengan opposite kita adalah R over hypotenuse kita adalah L. Dekat sini kita boleh cari nilai R. Yang mana nilai R sama dengan 10 sin 5 darjah. Berapa nilai radius of circular motion? 10 sin 5 darjah. 0.872 meter. Okay, kalau awak nak kekalkan dalam bentuk 10 sin 5 darjah ini pun tidak ada masalah. Okay, tidak ada masalah. So itu R. Ini value R yang kita akan gunakan dalam permasalahan ini. Kalau kita guna lain daripada value R, kita masukkan nilai 10 sebagai R, itu salah lah. Memang matilah kita. Okay, yang kedua, kita identify forces pada objek ini. Okay. Pada objek ini, sebab ini adalah objek yang tergantung dan dia digantung dengan tali dah ada pula mass. Jadi ada dua force yang bertindak pada objek ini. Pasal ada tali, maka ada tension. Tension mesti pada tali. Okay, itu tension pada tali. Away from the object. Itu yang pertama. Yang kedua, weight ke bawah. Okay. So ada dua force kat sini. Tapi kita kena ingat, bila kita nak apply centripetal force, kita nak tengok force along the radius. Along the radius adalah pada x-axis ini. Yang saya highlightkan warna orange tu. Jadi sebenarnya tension ni boleh kita resolve kepada Tx dan juga Ty. Sekarang ni baru boleh kita nampak bahawa the force that is along the radius is actually Tx. Tx. Angle theta 5 degree dalam gambar rajah ini, saya boleh labelkan di sini angle theta. Okay, pasal apa tengok tu dia zigzag
Dia zigzag. So, kita labelkan angle theta pada y axis. Okay. So, saya nak transfer gambar rajah ni pada koordinat axis lah. Pada kita punya Cartesian coordinate. Represent the object as a dot. Okay, and then kita ada tension. Susah sikit saya nak lukis tension dalam saya punya drawing board ni. Okay, so itu tension. Dan juga kita ada weight ke bawah. Awak lukis pakai pembaris cantik lah. Okay. Pada bahagian X, kita ada TX. Saya sengaja lukiskan TX. Dan kita boleh lukiskan juga pada Y, kita ada TY. Angle theta ada pada Y. Okay. Centripetal acceleration is towards the center. Okay, since kita lukiskan, kita ambil objek ni ketika dia berada di sebelah kanan. So, centripetal acceleration saya menunjukkan arah kiri lah. Dan kita sentiasa define the center as positive. So, yang ni positif, yang ni negatif. Atas bawah tak kisahlah. Kita boleh kata atas positif, bawah negatif. Okay. So, dekat sini, kalau kita nak selesaikan soalan A ni, kita kena tengok dua-dua axis lah. X component dan juga Y component. Soalan A kita nak cari tension kan? Kalau kita tengok pada Y component, pada X component, Tx is equals to mv square over R. So, nilai V pun kita tak tahu. Jadi, macam mana kita nak cari T? Jadi, pada X component tak boleh settle. Tak boleh nak cari nilai T. Tapi pada Y component, the net force pada Y component adalah kosong. Sebab apa net force pada Y component adalah kosong? Objek itu tidak accelerate pada Y component. The acceleration hanya ada pada X component. Jadi objek itu kekal saja Y component dia tak naik atas ataupun turun bawah. Jadi kalau saya keluarkan equation daripada Y component, saya akan dapat Ty minus W is equals to 0. Ty is equals to weight. Okay. Dan Ty ini adalah bersamaan dengan T cos theta is equals to W. So, di sini kita boleh masukkan saja kita punya info yang ada. Okay. So, T times cos 5 degree is equals to mass 80 kg times 9.81. Itu adalah weight. Dan kita akan dapat nilai tension bersamaan dengan 787.8 Newton. Itu soalan A. Okey, soalan B. Soalan B dia kata calculate the speed of the bob. Okey, so kita nak cari velocity ataupun speed. Jadi kat sini kalau nak cari speed, pastilah kita kena cari guna equation pada X component. Soalan B. Pada X component kita kata the net force is equals to mass times V square over R. And the only force yang bertindak along the radius, mana along the radius? Yang inilah, ini along the radius. Hanya ada satu saja. Iaitu the X component of tension. So, saya tuliskan equation kita. The X component of tension, Tx, is equals to mv square over R. So, Tx, kalau kita tengok dalam segitiga,
kita ini Tx ni di sini Tx is equals to T sin theta. Okay, because Tx is opposite to angle theta. Okay, angle theta itu ada pada y, dia tak ada pada x. So Tx kita boleh tulis sebagai T sin theta is equals to mv square over r. Substitutekan value T sin 5 degree is equals to mass 80 kilogram times the speed is equals to speed memang kita nak cari, saya berangan. Okay, speed kita nak cari, so v square over r. R kita sama dengan tadi kita kira tadi. R kita tadi kita kira 0.872. Dan sebenarnya nilai T tadi kita dah cari pada bahagian A 787.8. Okey, so sepatutnya kat sini tak ada nilai T. Kita tulis 787.8. Sebenarnya lah nilai T ni kalau ada 2 titik perpuluhan pun kita boleh ambil kat 2 lebih daripada 2 titik perpuluhan sebenarnya. Berapa lah sebenarnya? Ni saya kira lama tadi ya. So 80 darab 9.81 bahagi dengan cos 5. Oh patutlah kalau saya tekan kalkulator nilai T tu sama dengan 787.7978. Kalau nak ambil 4 titik perpuluhan pun tak apa. 787.978. Tapi since 97 saya round off terus pada 1 titik perpuluhan. 978 saya round off terus pada titik 1 titik perpuluhan. Jadi 787.8. Okey, sebenarnya elok lah sebenarnya kalau nilai T tu kita ambil lebih daripada 2 titik perpuluhan. Yang ini ni nilai T ni sebab dia adalah nilai yang bukannya kita bukan lagi jawapan akhir ya. Sebaliknya kita nak gunakan nilai itu pada bahagian B ya. 787.797 798. Itu lagi cantik sebenarnya. Okey, kalau yang ni kita ambil 787.798 787.798. Okey, berapa nilai V? .87 ke Sir? 0.87 Kalau 3 titik perpuluhan dapat berapa? 0.866. 0.866. Okey, betul. Okey. 0.87 meter per second. Yang lain semak lah. Kalau yang tengok dalam video ni rasa tak dapat jawapan yang sebenar, awak boleh komen pada ruangan komen. Okey. So, kita tengok soalan C. Terima kasih kepada yang menjawab. Soalan C dia minta the period of the bob. Period Period is the time taken for one revolution. Itu yang kita namakan dengan period. Kita sekarang ni ada nilai V. Okey, kita ada nilai velocity. Apa kaitan velocity dengan period? Okey, so kita nak cari period. Yang mana period adalah time taken, is defined as time taken for one revolution. Okay, yang kita ada adalah nilai V. Yang mana nilai V is equals to R times omega. Dan omega ini bersamaan dengan 2 pi F, yang mana F sama dengan 1 over T. So 2 pi over period.
So basically, kalau kita ada nilai omega, maka kita boleh cari period. Okay, kita boleh cari period. Yang mana daripada equation ini, kita dapati bahawa the period is equals to 2 pi over omega. Okay, so V kita dah ada 0.87. The radius kita sudah ada sama dengan 0.872 omega, dan kita rearrange untuk cari nilai omega ataupun angular revolution. Kita akan dapat lebih kurang 0.992 radian. Okey, betul ke? 0.87 bahagi dengan 0.998. 0.998 0.998. Terima kasih. 0.998 radian. Okey, jadi kita substitutekan nilai omega itu dalam equation kita. So period sama dengan 2 pi over 0.998 radian. Dan kita akan dapat nilai period T bersamaan dengan 6.298 second. So that is the period of the revolution. So untuk satu pusingan, masa dia yang diambil oleh objek ini adalah 6 saat. 6 saat untuk satu pusingan. Okey, dan yang terakhir sekali soalan C ni soalan yang mudah lah sebenarnya. Dia minta kita kirakan centripetal, soalan akhir soalan D centripetal acceleration. Okay, so centripetal acceleration can be calculated using the equation V squared over R. Yang mana the speed is, kita kira tadi 0.87 over the radius is equal to 0.872. Okay, so 0.87 square divided by 0.872, kita akan dapat nilai centripetal acceleration for this object is equals to 0.868 meter per second square.